Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Na'alia Najiha binti Ahmad Nasli. Nombor kad matrik D202111000049. Berikut merupakan 5 perkataan baru dalam bahasa Melayu yang saya pilih. Yang pertama ialah pandemik. Dari segi pembentukan kata, pandemik ia merupakan kata tunggal. Dan seterusnya, dari segi pembentukan kata, pandemik merupakan kata nama. Dari segi etimologi kata, pandemik bermula dari kejadian penyakit dengan bilangan kes melebihi kadar biasa yang berlaku di banyak negara di seluruh dunia melibatkan populasi yang besar. Dari segi makna pula, COVID merupakan wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas ke seluruh wilayah benua dan dunia seperti COVID-19 dan influenza H1N1. Dari segi penggunaan konteks yang sebenar, sebagai contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menyediakan pelan tindakan bagi menghadapi pandemik wabak selsema burung yang kini melanda Asia dengan kes jangkitan yang terus meningkat. Seterusnya, perkataan yang kedua ialah tular. Tular dari segi pembentukan kata merupakan kata tunggal dan dari segi pergolongan kata, tular merupakan kata nama. Dari segi etimologi kata, ianya berasal daripada bahasa Inggeris di mana perkataan viral merujuk dalam teknologi maklumat dan komunikasi yang bermaksud sesuatu keadaan merebak dan diedarkan dengan begitu cepat dan meluas menerusi alam maya. Dari segi makna pula, tular bermaksud tersebar atau mempengaruhi orang sekitar atau tempat yang lebih luas. Dalam penggunaan konteks yang sebenar, sebagai contoh, remaja haruslah bijak dalam menyebarkan maklumat di laman sosial dengan menilai kesahihan sesuatu perkara yang tular terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi tersebut. Perkataan yang ketiga ialah rakan maya. Dari segi pembentukan kata, rakan maya merupakan kata majmuk dan dari segi pergolongan kata, rakan maya merupakan kata nama. Dari segi etimologi kata, rakan maya diambil dari istilah netizen iaitu singkatan dari perkataan internet dan singkatan dari perkataan bahasa Inggeris iaitu citizen. Dari segi makna pula, rakan maya adalah pengguna internet yang mengambil bahagian secara aktif seperti berkomunikasi, mengeluarkan pendapat dan berkolaborasi dalam media sosial. Dalam konteks yang sebenar, sebagai contoh, jumlah rakan maya dijangka mencapai lebih 700 juta dalam tempoh 5 tahun dari sekarang, hampir menyamai jumlah penduduk di negara ketiga paling padat di dunia iaitu India. Perkataan yang keempat ialah sohokini. Sohokini dari segi pembentukan kata merupakan kata majmuk dan dari segi pergolongan kata sohokini merupakan kata nama. Dari segi etimologi kata, sohokini ialah istilah teknologi bagi perkataan trending dalam bahasa Inggeris yang berasal dari perkataan soho yang bermaksud terkenal dan masyhur, manakala kini yang merujuk kepada sekarang ini atau masa ini. Dari segi makna pula, sesuatu yang muncul sebagai popular dan disebut secara meluas dan dibincangkan dalam ruang maya atau internet, ianya disebut sebagai video trending ataupun video sohokini. Dalam penggunaan konteks yang sebenar, sebagai contoh, video yang menyaksikan pergaduhan dalam aksi perlawanan bola sepak telah sohokini di laman sosial seperti Twitter dan TikTok. Seterusnya, perkataan yang terakhir ialah kata pikat. Kata pikat dari segi pembentukan kata ialah kata majmuk dan dari segi pergolongan kata, kata pikat merupakan kata kerja. Pikat line mula popular dalam Maharaja Lawak Mega yang menghimpunkan ramai pelawak dari Nusantara. Pikat line menjadi popular apabila pelawak tersebut menyatakan bahawa pikat line lambat ataupun pikat line tidak sampai. Dari segi makna pula, pikat line merupakan komunikasi dengan niat untuk melibatkan orang yang tidak dikenali dengan menggunakan kata-kata lucu dan romantik untuk menarik perhatian dan membuat janji temu. Dalam penggunaan konteks yang sebenar, sebagai contoh, pelawak itu memberi kata pikat kepada juri untuk menarik perhatian para penonton semasa persembahannya.